Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini kita akan sambung dengan matematik aliran kemahiran tingkatan 5 Part 3. Dalam video ini kita akan fokus kepada soalan penyelesaian masalah berkaitan tentang cara membuat tafsiran data daripada soalan graf. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko dan buka loceng di tepi ya. Jadi kita tengok buku teks muka surat 75, contoh 6. Histogram di bawah menunjukkan tinggi dalam cm 44 orang murid lelaki di sebuah sekolah. Dan di sini ada satu graf histogram menunjukkan tinggi bagi 44 orang murid lelaki di sebuah sekolah. Jadi pasti Y adalah kegerapan menunjukkan bilangan dan pasti S di sini menunjukkan tinggi murid lah. Jadi kita tengok soalan A hitung bilangan murid lelaki yang mempunyai tinggi 150 cm hingga 159 cm. Jadi kata kunci soalan A ialah dia nak kamu cari bilangan murid yang mempunyai tinggi di antara 150 cm hingga 159 cm. Jadi kita tengok balik lagi soalan histogram ini. Jadi kita pergi cari di mana 150 cm. Ialah ini betul. Ini ialah 150 cm dan 159 cm ialah di sini. Maksudnya kamu tengok dua bar ini Maksudnya dari 150 cm hingga 159 cm. Jadi kita pergi carilah berapa nilai bagi dua bar ini Pertama kita kena tentukan skala di pasti Y di sini. Kamu boleh tekan kalkulator kamu pergi kira pembezaan di antara dua unit ialah berapa. Jadi kamu boleh ambil mana-mana unit pun boleh lah. Jadi saya ambil unit 10 dengan 5. Jadi pelajar boleh tekan kalkulator 10 tolak 5 adalah sama dengan 5. Maksudnya pembezaan unit di antara mereka ialah 5. Pada masa yang sama, kamu boleh perhatikan di antara unit 5 dan 10, mereka mempunyai 10 petak yang kecil. Jadi kita kena kira lah satu petak kecil mewakili berapa unit Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira 5 bahagi 10 5 di sini menunjukkan pembezaan unit mereka, yang itu tadi kamu sudah kira. Pembezaan unit mereka ialah 5 bahagi dan 10. 10 di sini menunjukkan bilangan petak di antara mereka, yaitu 10 petak yang kecil, betul? Jadi kamu boleh tekan kalkulator dan jawapan ialah 0,5. Jadi jawapan 0,5 di sini menunjukkan satu petak mewakili 0,5 unit ataupun dua petak mewakili satu unit lah. Jadi ini kesimpulan yang kamu boleh buat. Jadi kalau kamu nak ambil tinggi bar ini, jadi kamu boleh bermula daripada unit 5 dulu. Jadi satu petak ke atas, jadi tambah dengan 0,5 sebab satu petak mewakili 0,5 kan. Jadi jawapannya ialah 5,5 di sini. Jadi satu petak lagi ke atas, jadi tambah lagi 0,5, maksudnya kamu guna 5,5 tadi, tambah lagi 0,5, jadi jawapannya ialah 6. Maksudnya tinggi bar ini ataupun bilangan murid ialah 6 di sini. Kalau kamu nak kira lebih cepat pun boleh Tadi kita sudah cakap dua petak ialah mewakili satu unit Sama juga kamu boleh kira daripada 5 sini dulu. Lepas itu dua petak ke atas, dua petak mewakili satu kan. Jadi maksudnya kamu 5 tambah 1, jadi jawapan ialah 6 juga lah. Jadi ini ialah langkah yang lebih cepat sikit Seterusnya kita kena kira tinggi bar ini ataupun bilangan murid di sini Kamu boleh bermula daripada 10 di sini Lepas itu dua petak ke atas, betul? Jadi dua petak mewakili 1, jadi kamu 10 tambah 1 lah. Jadi jawapan bilangan murid di sini ialah 11 Jadi kamu sudah tahu bilangan murid di sini ialah 6 dan bilangan murid di sini ialah 11. Jadi kamu guna 6 tambah dan 11. Jadi kamu boleh jawab soalan A di sinilah. Jadi kamu boleh tulis jawapan seperti ini Bilangan murid lelaki adalah dalam selang kelas 150 hingga 154 dan 155 hingga 159. Jadi 6 tambah dengan 11, jadi jawapan ialah 17. Seterusnya kita tengok soalan B Apakah kelas mod bagi histogram itu? Jadi kata kunci bagi soalan B ini kelas mod Maksud ingat apa maksudnya kelas mod? Kelas mod di sini merujuk kepada selang kelas yang mempunyai kegerapan yang paling tinggi. Jadi kamu rujuk balik lagi graf ini, satu mempunyai kegerapan yang paling tinggi. Jadi sangat jelaskan bar ini betul mempunyai kegerapan yang paling tinggi. Jadi ingat jawapan kelas mod, kamu kena tulis jawapan selang kelas dia. Bukan tulis jawapan kegerapan ataupun bilangan dia. Kamu mesti tulis jawapan selang kelas dia. Jadi maksudnya kelas mod bagi selang kelas yang mempunyai kegerapan yang paling tinggi ialah sama dengan 160 hingga 164 lah. Jadi ini contoh jawapan bagi B lah.
Kelas mo ialah selang kelas yang mempunyai kegerapan yang tinggi, yaitu 160 hingga 164. Oke, seterusnya kita tengok soalan C ya. Murid lelaki yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan porang keranjang sekolah. Hitung bilangan murid lelaki yang layak untuk menyertai pasukan porang keranjang itu. Jadi kata kunci soalan ini dia nak minta tinggi murid ialah 160 cm dan ke atas. Lepas itu dia nak kamu cari bilangan murid lelaki ya. Jadi kita tengok balik lagi graf ini, soalan minta nak 160 cm ke atas, betul? Jadi kita pergi cari di mana 160 cm, ialah di sini ada nampak. Jadi cikgu pakai warna yang lain untuk gariskan. Soalan minta 160 cm ke atas, maksudnya kamu kena rujuk selang kelas 160 cm hingga 164. Bukan selang kelas ini sahaja yang melebihi 160 cm. Jadi kamu perhatikan dua selang kelas ini pun melebihi 160 cm, betul? Jadi maksudnya dua selang kelas ini kamu pun kena tengok bilangan murid dia lah. Ada tiga selang kelas ini ya yang melebihi 160 cm. Maksudnya kamu kena cari bilangan murid lah bagi tiga selang kelas ini. Jadi pakai skala yang sama seperti tadi yaitu satu petak adalah sama dengan 0,5 ataupun dua petak adalah sama dengan 1 lah. Jadi kita tengok selang kelas 160 hingga 164 dulu. Jadi kamu boleh ambil bacaan dari 10 dulu. Lepas itu kamu boleh gerakkan dua petak ke atas. Jadi dua petak ialah mewakili satu unit, maksudnya 10 tambah dengan 1, maksudnya di sini ialah 11, betul? Lepas itu gerakan bacaan 11 di sini, dua petak ke atas lagi. Jadi dua petak mewakili 1, maksudnya 11 tambah 1 lagi. Jadi bilangan murid di sini ialah 12. Jadi bagi selang kelas 165 hingga 169, jadi kamu boleh ambil bacaan dari 5 di sini dulu. Jadi dua petak ke atas, maksudnya tambah 1. Jadi di sini ialah 6. Dua petak lagi ke atas, maksudnya dari 6 tambah 1 lagi, jadi di sini ialah 7. Jadi dua petak lagi ke atas, jadi tambah 1 lagi, jadi 7 tambah 1, jadi maksudnya bilangan murid di sini ialah 8. Seterusnya kita tengok selang kelas yang terakhir, yaitu 170 hingga 174. Jadi kamu boleh mulai dari bacaan kosong di sini. Jadi dari kosong, dua petak ke atas, dua petak mewakili satu unit kan. Jadi kosong tambah 1, maksudnya di sini ialah 1. Jadi dua petak lagi ke atas, jadi tambah 1 lagi ya. Maksudnya 1 tambah 1, di sini ialah 2. Jadi dua petak lagi ke atas, tambah 1 lagi, jadi maksudnya 2 tambah 1 sekarang ya. Jadi maksudnya bilangan murid di sini ialah 3. Jadi berapa bilangan murid yang mempunyai tinggi melebihi 160 cm? Maksudnya kamu kena pakai 12 tambah 8 tambah 3 lah. Jadi ini adalah contoh jawaban bagi C ya. Jadi bilangan murid lelaki adalah dalam selang kelas 160 hingga 164, 165 hingga 169, dan 170 hingga 174. Jadi jawaban kamu kira 12 tambah 8 tambah 3, jadi tekan kalkulator, jawaban adalah sama dengan 23 orang. Seterusnya kita tengok soalan yang terakhir, yaitu D ya. Daripada histogram itu, buat satu inference tentang laporan tinggi murid lelaki itu. Jadi kata kunci adalah inference. Jadi apa maksudnya inference di sini? Inference di sini merujuk kepada kesimpulan berdasarkan pemerhatian kamu. Maksudnya berdasarkan pemerhatian kamu terhadap graf ini, apakah kesimpulan yang kamu boleh buat? Maksudnya apa yang kamu boleh nampak, lepas itu kamu buat kesimpulan. Jadi kamu perhatikan graf ini, jadi apa yang kamu boleh nampak adalah sangat senang, yaitu bar yang paling tinggi ini, betul? Jadi kamu boleh buat inference bahawa kebanyakan murid mempunyai tinggi di antara 160 hingga 164 cm. Ini adalah contoh jawaban bagi dia. Kebanyakan murid lelaki mempunyai ketinggian 160 cm hingga 164 cm. Maksud ini adalah jawaban inference kamu, yaitu berdasarkan pemerhatian kamu terhadap graf itu. Seterusnya kita tengok buku teks muka surat 80. Jadi kita tengok satu contoh penyelesaian masalah di sini yang melibatkan histogram. Sama juga kamu kena mentafsir maklumat daripada graf histogram ini. Poligon kegerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatat oleh sekumpulan peserta dari sebuah sekolah dalam program larian Run for Peace di negeri Johor. Jadi ada satu graf histogram di sini ya. Dan pasti Y menunjukkan kegerapan yaitu bilangan murid. Dan pasti S di sini merujuk kepada masa larian dalam unit minit. Jadi kita tengok soalan A ya. Hitung jumlah bilangan peserta yang menyertai program larian Run for Peace. Jadi kata kunci di sini adalah dia nak kamu cari jumlah bilangan peserta. Maksudnya kamu kena cari bilangan bagi semua bar di sini. Jadi kamu boleh perhatikan pasti Y di sini.
Dan kamu dapati bahwa sebenarnya dia menggunakan skala yang sama dengan soalan contoh 6 tadi, betul? Jadi tidak apa, cikgu akan tunjuk lagi sekali lagi cara macam mana nak cari berapa unit untuk satu petak yang kecil. Jadi pertama seperti yang cikgu cakap tadi, kamu kena cari pembezaan unit dulu. Jadi kamu boleh pakai mana-mana unit pun boleh. Jadi cikgu nak pilih senang lah, jadi cikgu pilih 10 dan 5. Jadi cikgu tulislah 10 tolak 5, lepas tu tekan kalkulator, jadi jawapannya ialah 5. Maksudnya jawapan 5 di sini ialah pembezaan unit mereka. Lepas tu di antara dua unit ini, kamu dapati bahawa mereka mempunyai 10 petak yang kecil, betul? Maksudnya kamu guna 5 bahagi dan 10. 5 di sini merujuk kepada pembezaan unit mereka, dan bahagi 10 di sini merujuk kepada bilangan petak kecil di antara dua unit ini. Jadi tekan kalkulator, jawapannya 0,5. Jadi maksudnya 0,5 di sini adalah satu petak mewakili 0,5 unit, ataupun dua petak mewakili satu unit lah. Jadi biasanya cikgu akan memilih inilah dua petak kepada satu unit sebab pengiraan akan lebih cepat sikit. Jadi kita cari bilangan bagi bar yang pertama. Jadi kamu boleh bermula dari 10 di sini. Jadi kamu gerakkan dua petak ke atas, jadi tambah 1 lah. Sebab dua petak mewakili satu unit. Jadi 10 tambah 1, jawapan di sini adalah 11. Lepas tu gerakkan dua petak lagi ke atas, tambah 1 lagi. Jadi jawapan ialah 11 tambah dengan 1. Jadi maksudnya bilangan di sini ialah 12. Seterusnya cari bilangan bagi bar yang kedua. Sama juga kamu boleh bermula dari 10. Jadi gerakan dua petak ke atas jadi tambah 1. Maksudnya jawapan sini ialah 11. Dua petak lagi ke atas lagi tambah 1 lagi. Jadi di sini ialah 12. Gerakan dua petak ke atas lagi. Maksudnya tambah 1 lagi. Jadi 12 tambah 1. Jawapan ialah 13. Jadi gerakan dua petak lagi ke atas lagi, tambah 1 lagi, maksudnya 13 tambah 1, jadi di sini jawapan ialah 14. Seterusnya kita cari bilangan bagi bar yang ketiga. Jadi kamu boleh bermula dari 25, jadi dua petak ke atas tambah 1, jadi jawapan di sini ialah 26. Seterusnya kita tengok bilangan bagi bar yang keempat, jadi sangat senang kan? Di sini ialah 30, tak perlu kira. Seterusnya bilangan bagi bar yang kelima sama juga, sangat senang. Kamu boleh perhatikan di sini, ini ialah 10. Seterusnya kita tengok bilangan bagi bar yang terakhir. Dan kamu boleh kira tambah 5 di sini. Dua petak ke atas tambah 1, maksudnya di sini adalah 6. Lepas tu dua petak ke atas lagi tambah 1 lagi, maksudnya di sini adalah 7. Lepas tu tambah 7, gerakan dua petak ke atas lagi, maksudnya tambah 1. Maksudnya jawapan di sini adalah 8. Jadi untuk nak jawab soalan jumlah bilangan peserta, maksudnya kamu kena ambil 12 tambah dengan 14, tambah dengan 26, tambah dengan 30, tambah dengan 10, dan tambah dengan 8 lagi. Tekan kalkulator, kira semuanya, jadi jawapan itu ialah jawapan bagi soalan A lah. Jadi ini adalah cara tulis jawapan untuk soalan A ya. Jumlah peserta sama dengan 12 tambah 14 tambah 26 tambah 30 tambah 10 dan tambah 8 lagi. Jadi tekan kalkulator, jawapan ialah 100 orang. Jadi kita tengok soalan B ya, nyatakan kelas mode. Tadi cikgu sudah cakapkan kelas mode di sini merujuk kepada serang kelas yang mempunyai kegerapan yang paling tinggi. Jadi kamu merujuk kepada graf ini, mana satu mempunyai bar yang paling tinggi. Bar yang paling tinggi merujuk kepada kegerapan yang paling tinggi lah. Jadi sangat jelas ialah bar yang keempat di sini, betul? Kegerapan dia ialah 30, yang itu kegerapan yang paling tinggi. Jadi ingat jawapan bagi kelas mode, kamu bukan tulis jawapan kegerapan, kamu ialah tulis jawapan serang kelas dia. Jadi jawapan serang kelas ialah dari 36 sampai 40. Jadi inilah jawapan kelas mode ialah. Jadi kamu boleh tulis jawapan B, kegerapan tertinggi ialah 30, maka kelas mode ialah 36 hingga 40. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Berapakah jumlah peserta yang mencetak masa larian dalam tempoh 36 minit hingga 50 minit? Jadi kata kunci dia nak kamu cari bilangan peserta. Dan kata kunci yang kedua ialah masa, yang itu dari 36 minit hingga 50 minit. Jadi kamu tengok pada graf ini, di mana ya 36 di sini sangat jelas, betul? Lepas tu di mana ialah 50, ialah di sini, betul? Maksudnya dari 36 sampai 50 melibatkan 3 bar ini ataupun melibatkan 3 serang kelas inilah. Jadi soalan minta bilangan peserta, maksudnya kamu guna 30 tambah 10 tambah 8 lah. Jadi itu ya jawapan untuk soalan C ya. Jadi soalan C di sini kamu boleh tulis jumlah peserta yang mencetak masa 36 hingga 50 minit adalah sama dengan 30 tambah 10 tambah 8. Jadi tekan kalkulator, jadi jawabannya adalah 48 orang. Jadi kita tengok soalan D ya. Berapakah jumlah peserta yang mencetak masa larian kurang daripada 35 minit? Jadi kata kunci di sini sama juga nak cari bilangan peserta. Dan masa di sini adalah kurang daripada 35 minit. Maksudnya dia nak kurang, bukan lebih ya. Sebab itu kamu jangan cari maklumat yang salah.
Jadi kita tengok balik lagi graf ini oh. Jadi kita pergi cari ya di mana 35. Sangat senang kan di sini adalah 35. Oh. Jadi jika pakai warna yang lain. Jadi ini adalah 35. Dan soalan minta kurang daripada 35. Jadi maksudnya dia melipatkan 3 bar inilah ataupun melipatkan 3 selang keras ini, betul? Jadi berapa bilangan dia? Kamu kena pakai 12 tambah dengan 14, lepas itu tambah dengan 26. Ini adalah jumlah peserta yang kurang daripada 35 minit lah. Jadi jawapan bagi D, kamu boleh tulis jumlah peserta yang mencetak masa kurang daripada 35 minit adalah sama dengan 12 tambah 14 tambah 26. Jadi jawapan ialah 52 orang. Oh. Jadi soalan biasanya akan mempermainkan perkataan kurang ataupun lebih ya. Jadi kamu mesti berhati-hati dengan kata kunci ini. Oh. Seterusnya kita tengok soalan I. Oh. Hitungkan min bagi taburan ini. Jadi kata kunci ialah min. Ya. Jadi masih ingat apakah lumus bagi min? Okey, lumus bagi min ialah jumlah kegerapan darab dengan titik tengah. Lepas itu bahagi dengan jumlah kegerapan. Oh. Jadi untuk senang kamu kira min, jadi kamu boleh buat satu jadual yang baru. Jadi masa dan kegerapan ini ialah rujuk kepada soalan. Oh. Tiada perubahan. Cikgu ambil salah satu contoh. Jadi 21 sampai 25. Okey, dia ialah ambil di sini 21 sampai 25. Ini ialah selang keras kamu lah. Dan kegerapan di sini tadi kamu sudah kira iaitu 12. Jadi dia tulis di sini selang keras yang pertama iaitu 21 sampai 25. Jadi kegerapan ialah 12. Jadi untuk selang keras dan kegerapan yang seterusnya, maklumat di sini ialah semua daripada graf tadi. Jadi yang kamu nak kira ialah titik tengah di sini. Jadi macam mana kira titik tengah masih ingat? Kamu guna hak bawah bagi selang keras itu, tambah lagi hak atas bagi selang keras itu. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, ingat tambah dulu, iaitu 21 tambah dengan 25. Dan jangan lupa mesti bahagi dengan 2, ingat ada perkataan tengah-tengah, betul? Maksudnya kamu kena bahagi 2, jadi jawapan adalah sama dengan 23. Bagi selang keras yang kedua sama juga, kamu guna hak bawah bagi keras itu, iaitu 26, tambah lagi hak atas bagi keras itu, iaitu 30. Tak ingat kamu kena tambah dulu, lepas itu bahagi dengan 2, jadi jawapan ialah 28. Jadi ini adalah titik tengah lah bagi selang keras yang kedua. Jadi sama kaedah untuk pengiraan titik tengah bagi selang keras yang seterusnya. Jadi sekarang kamu boleh kira min masalah. Jadi rumus min tadi cikgu sudah cakap, kamu guna kegerapan darab dengan titik tengah. Ada nampak di sini, dia pakai 12 darab dengan 23. Tak ingat di sini ialah tambah sebab dia nak cari jumlah. Sebab itu di sini kamu kena pakai simbol tambah. Lepas itu untuk selang keras yang kedua sama juga kegerapan darab dengan titik tengah. Yang itu kamu boleh tulis 14 darab dengan 28. Jadi sama juga untuk selang keras yang seterusnya, yaitu guna kegerapan darab dengan titik tengah. Lepas itu kamu kena tambah semua. Jadi seterusnya kamu kena bahagi dengan jumlah kegerapan, yaitu di sini jumlah kegerapan di sini. Jadi kamu boleh guna 12 tambah 14 tambah 26 tambah 30 tambah 10 dan tambah 8. Jadi kamu boleh guna kalkulator kira atas ini dulu. Jadi jawapannya 3480. Lepas itu guna kalkulator kira di bawah ini juga. Jadi jawapannya 100. Jadi tekan kalkulator 3480 bahagi dengan 100. Jadi jawapan min ialah 34,8. Jadi cara untuk mencari min sangat penting. Sebab biasanya soalan min adalah sangat popular dalam peperiksaan perpustakaan. Seterusnya kita tengok soalan F. Pihak pengancur akan memberi hadiah kepada peserta yang mendapat catatan masa di bawah 35 minit. Berapa peratus peserta yang akan mendapat hadiah daripada pihak pengancur? Jadi kata kunci di sini adalah di bawah 35 minit. Dan kata kunci yang kedua ialah dia nak kamu cari peratusan. Jadi soalan minta masa di bawah 35 minit. Dan kamu boleh tengok balik lagi soalan D. Soalan D tadi kita sudah cari bilangan peserta yang kurang daripada 35 minit, betul? Maksudnya kamu tak perlu kira lagi bilangan peserta, kamu boleh terus ambil jawapan daripada soalan D tadi lah. Jadi kita tengok balik lagi jawapan soalan D tadi. Jumlah peserta yang mencatat masa kurang daripada 35 minit ialah 52 orang, betul? Jadi kita boleh guna jawapan ini 52 orang untuk menjawab soalan F tadi lah. Jadi inilah jawapan untuk soalan F. Peratus peserta yang mencatat masa kurang daripada 35 minit ialah 52 per 100. 52 di sini merujuk bilangan peserta yang kurang daripada 35 minit. Maksudnya 52 di sini daripada jawapan D tadi lah. Maksudnya jawapan D tadi kamu kira salah, maksudnya di sini pun akan salah. Lepas itu bahagi dengan 100. 100 di sini merujuk kepada jumlah keseluruhan peserta. Lepas itu taruh dengan 100%, lepas orang minta peratuskan. Jadi ingat mesti taruh dengan 100%. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawapan akan memberi kamu 52%. Video ini sampai sini saja.
Video ini kita sudah tengok dua contoh soalan, yaitu contoh 6 dan contoh penyelesaian masalah. Dan cikgu sudah membincang dua contoh soalan ini macam mana mentaksir maklumat ataupun mentaksir data daripada soalan graf. Kalau kamu suka video cikgu Ko, boleh subscribe channel cikgu Ko, like dan share video cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.